Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi di dalam channel Abdul Hafiz ni ataupun Bedul punya. Kalau korang perasan, baru-baru ni kita dapat tengok banyak barang yang naik harga. Ayam naik harga, sayur-sayuran pun naik harga. And then membuatkan benda-benda lain pun akan naik harga. Sebab apa? Sebabnya satu perkataan iaitu inflasi. Okey, ramai yang mungkin tahu perkataan inflasi ini, tapi ramai yang tak faham apa itu sebenarnya inflasi. Okey, untuk video yang kali ini, Bedul akan kongsikan dengan korang ataupun bercerita dengan korang sedikit berkenaan inflasi. Okey, apa benda inflasi ini sebenarnya? Okey, inflasi ini adalah kenaikan harga barang ataupun perkhidmatan pada satu-satu masa di dalam ekonomi. Bermaksud, contoh harga satu barang tahun lepas adalah RM1 dan tahun ni adalah RM2. Itu yang dipanggil inflasi dalam masa setahun. Mungkin next year harga dia jadi RM2.20. And then itu inflasi yang terjadi pada tahun ni sampai ke tahun depan. Okey, inflasi ini boleh terjadi kerana dua sebab. Yang pertama adalah demand pull inflation dan kedua adalah cost push inflation. Apa bendanya ni? Okey, demand pull inflation ni adalah permintaan terhadap sesuatu barang tu meningkat secara tiba-tiba. Sebagai contoh, kalau korang ingat tahun lepas 2020 masa COVID baru melanda, harga face mask ni naik dengan mendadak. Macam boleh jadi sampai 60 sekotak, 100 kotak, and then at a certain time ni harga dia kita payah nak kontrol sampaikan harga boleh jadi mahal macam tu. Sebab apa? Sebab permintaannya terlalu tinggi. Orang urgent nak kena mask ni untuk jaga kesihatan diorang. Takut dijangkiti daripada COVID-19. So, supply masih sama tapi demand dia naik. Ini yang menyebabkan harga naik. At the end, bila supply dah okey, demand pun dah okey, and then kalau korang tengok dekat pasar raya sekarang, harga dia less than RM10 sahaja. Okey, itu adalah sekejap punya inflation yang terjadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah cost push inflation. Okey, Bedul bagi contoh sebagai face mask tadi. Bila demand dah naik, tapi supply masih sama, and then yang supply ni nak kena keep constant supply. So, dia nak kena ambil raw material ataupun bahan-bahan untuk membuat face mask ni dengan cepat. Sebab apa? Dia ada urgent supply yang kena support. So, mungkin dia nak cepat tu harga barang tu terpaksa supplier diorang naikkan. So, menaikkan harga mask ni tadi dan harga mask ni pun naik dalam pasaran. So, ini yang dipanggil sebagai cost push inflation. Okay? Satu situasi, dua keadaan yang berbeza. Okay? Kalau korang tak faham, korang boleh tanya dekat komen. Okey, inflasi ni biasanya diukur dengan kadar Customer Price Index, CPI, ataupun dalam bahasa Melayu dia Indeks Kadar Pengguna. Okey, benda ni, CPI ni, bank-bank pusat akan gunakan sebagai rujukan kepada ekonomi mereka dan bank-bank pusat akan buat dasar kewangan mereka berdasarkan kadar CPI ni. Maknanya kalau kadar CPI meningkat, maknanya ekonomi diorang dalam keadaan baik. So, diorang akan adjustkan interest rate diorang untuk cope dengan kadar inflasi ni. Okey, itu salah satu kegunaan inflasi dalam ekonomi. Salah satu cara lagi inflasi boleh terjadi adalah bila mana kerajaan print out terlalu banyak duit, menghasilkan terlalu banyak duit. Okey, sebelum ni 1971 something, kerajaan kalau nak print out duit dia kena ada emas. Ada emas, berapa banyak emas diorang baru diorang boleh print out duit. Tapi sekarang ni sejak 1971 duit dan emas dah dipisahkan. So kerajaan boleh print duit sebanyak mana yang diorang boleh selagi mana diorang rasa diorang boleh berhutang. Sebab apa? Kerajaan nak print out duit, diorang kena buat hutang, iaitu bond. Okey, dengan bond ni baru kerajaan boleh dapat duit selain daripada KDN hasil negara lah. Okey, sebagai contoh, kerajaan USA dah print hampir 2 trilion US dollar untuk stimulasi ekonomi diorang semasa COVID-19 untuk hari itulah. Okey, untuk kerajaan Malaysia pula pun ada buat pinjaman tempatan untuk simulatekan ekonomi negara supaya tak kolaps masa ekonomi COVID melanda. Okey, ini salah satu cara untuk diorang, cara yang cepat untuk diorang nak elakkan daripada ekonomi tu kolaps. Okey, tapi kesannya pula bila dah print out, pinjam duit, maknanya print out duit, diorang secara tak langsung melambatkan duit di dalam pasaran dan menjadikan duit itu semakin banyak. Okey, benda yang banyak biasanya tak bernilai. Okey, dan duit adalah salah satu daripadanya. Bila duit terlalu banyak,
harga barang mesti akan naik. Sebab apa? Nilai duit tu sendiri dah turun. Bukannya harga barang yang turun. Contoh sebagai pen ni mungkin harga RM1, RM2. Tapi ini adalah satu barang. Barang ni tak berubah harganya. Yang berubah adalah nilai duit kita itu. Okey, untuk mengelakkan diri kita daripada terjumus dalam inflasi yang terlalu dan terlibat dalam banyak, apa yang perlu kita buat? Mungkin kita boleh simpan duit dalam bantal, ataupun simpan dekat bank, ataupun macam mana. Okey, cara yang terbaik adalah dengan melabur duit kita. Cari instrumen pelaburan yang boleh bagi kita dividen ataupun dividen lah, mana ada ataupun okey, boleh bagi kita dividen yang lebih tinggi daripada inflasi semasa. Okey, macam dekat Malaysia biasanya inflasi dalam 1 ke 2% sahaja. Okey, so cari inflasi yang lebih daripada cari dividen yang lebih daripada inflasi tadi supaya kita dapat mengekalkan kekayaan kita. Okey, sebagai contoh macam Bedul, of course lah Bedul akan simpan emas. Okey, mostly duit Bedul akan convert kepada emas. Yang ada kepada cash, yang betul-betul Bedul nak guna dalam masa setahun, 2 tahun macam tu, Bedul akan simpan cash. Selebihnya memang Bedul convert kepada emas. Okey, sampai sini saja dulu. Diharapkan video ini bermanfaat untuk korang. Kalau korang ada sebarang soalan ataupun ada pembetulan ataupun ada benda nak top up, boleh komen dekat ruangan komen. Tolong Bedul share dan subscribe. Okey, bantu Bedul share untuk algoritma YouTube dan subscribe Bedul. Okey, supaya memberi semangat kepada Bedul untuk buat video-video yang seterusnya. Sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.